Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khayran min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasul. Ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكتائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Sambungan daripada kisah Yahudi yang kata-kata pada bahagian pertama ni keburukan ataupun sifat buruk ulama mereka, sifat buruk ulama dan pemimpin agama mereka. Dan kisah yang kita nak baca mengenai macam mana Bani Israel yang dihukum oleh Allah Ta'ala sesat di satu padang, tidak berpuas hati dengan rezeki yang bersih ataupun rezeki yang baik daripada Allah. Sebaliknya mereka meminta rezeki-rezeki yang lain yang lebih rendah nilainya berbanding dengan apa yang Allah telah sediakan. Dan mereka duduk bersama dengan Nabi. Mereka duduk bersama dengan Nabi di padang ini untuk menyempurnakan ujian daripada Allah. Kerana mereka tidak ingin memasuki daerah Baitul Maqdis dengan cara berjuang dengan golongan-golongan yang tengkar atau golongan-golongan yang zalim yang sedang menawan Baitul Maqdis. Yang mana ceritanya kita akan baca dalam surah Al-Isra dan dalam surah Maidah.
Wa idh qultum ya Musa, dan di waktu kamu kata kepada Nabi Musa, semasa kamu semua diberi oleh Allah rezeki yang luar biasa, man dan salwa, minuman juga daripada sumber luar biasa, iaitu air yang bersih yang terpancar daripada batu. Kamu tak berpuas hati dengan yang halal atau yang baik, kamu minta yang lain. Jadi kata kamu kepada Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami tak dapat sabar di atas satu jenis makanan, jenis ni saja. Jadi nak yang lain, nak minta pelbagai, tidak jenis man dan salwa saja, nak jenis pelbagai. Maka dia kata pada Nabi Musa, fad'u lana rabbak, maka berdoalah wahai Musa kepada Tuhan kamu untuk kami. Berdoalah Nabi Musa kepada Tuhan kamu untuk kami, supaya yukhrij lana, supaya Allah keluarkan pula untuk kita, mimma tumbitul ardi, makanan yang ditumbuh oleh bumi, seperti biasa-biasa, makanan yang ditumbuh oleh bumi. Apa dia? Oleh kerana ma sini mubaham, tak jelas. Sesuatu yang ditumbuh oleh bumi, sesuatu tu apa dia? Maka Allah adakan jumlah bayannya. Yang mereka nak tu adalah lain daripada man dan salwa, iaitu tumbuhan-tumbuhan yang biasa tumbuh di bumi. Sedangkan mereka itu duduk di satu padang. Mereka duduk di satu padang yang tidak mungkin pada zahirnya mereka bercucuk tanam. Rezeki yang Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka daripada atas sana berbentuk man dan salwa. Jadi mereka nak seperti mana makanan biasa-biasa, iaitu min baqliha, daripada sayur-sayurannya, wa qithaiha, daripada timunnya, wa fumiha, daripada bawang putihnya, wa adasiha, daripada kacang dalnya, wa basaliha, daripada bawang merah. Inilah makanan-makanan yang biasa. Dia nak tukar selera. Sedangkan makanan yang Allah sediakan tidak perlu bercucuk tanam, tidak perlu bersusah payah, betul-betul daripada qudrat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila Nabi Musa dengar permohonan kaum, Nabi Musa kata, qala, kata Nabi Musa, atastabdiluna alladhi hu adna billadhi hu khair, patutkah kamu minta supaya ditukar makanan yang lebih rendah nilai dia? Patutkah kamu minta supaya ditukar untuk dapat makanan yang lebih rendah, ganti makanan yang memang terbaik. Bahas ini badaliyah, ganti makanan yang memang dia tu adalah lebih baik. Lebih baik di segi dia halal, baik untuk kesihatan, tidak perlu bersusah payah. Jadi jika kamu nak, kami tak akan doakan untuk tukar. Tidak ada tukar daripada baik kepada buruk. Yang adanya tukar daripada buruk kepada baik. Minta daripada kita dalam keadaan berdosa kepada bertaubat, itu baru doa, dan itu bagi tukar. Tukar daripada bersih kepada kotor, ini bukan cara dia. Setengah mufassir berpendapat Nabi Musa enggan berdoa, sebab cara berdoa tu memang menyalahi akal. Daripada baik tukar jadi buruk. Daripada perkara yang berkualiti, minta doa supaya bagi benda yang tidak ada kualiti. Apa tu doa? Tapi itu adalah tuntutan nafsu kaum dia. Jadi doa untuk menyempurnakan tuntutan nafsu, dalam ada kalangan ulama tafsir, mereka berpendapat Nabi Musa tidak berdoa untuk perkara seperti itu. Sebab itu diadakan dalam jumlah atas tabdil. Tak sesuai, tak kena. Jadi ihbitu misra, kalau nak makan makanan tu ihbitu misra,
Mana kamu pergilah di bandar lain tanpa doa. Kamu pergi sendiri ke bandar lain, ke bandar daerah lain, selepas pada kamu dihukum oleh Allah Ta'ala selama 40 tahun. Fa inna lakum ma sa'altum, maka sesungguhnya akan dapat bagi kamu apa yang kamu minta itu. Sini tidak ada, sini daripada qudrat Allah, daripada khazanah Allah luar biasa. Ikuran kerana itulah waduribat alaihimuz zillah, Allah kata mereka telah ditimpa kehinaan. Zillah ni mana kehinaan? Kehinaan di sini, sebahagian ulama tafsir kata kehinaan duniawi, yakni kehinaan Allah Ta'ala campak kepada hati kaum lain memandang rendah Yahudi, golongan yang tidak dihormati, golongan yang tidak ada harga, tiada harga di sisi kaum lain. Maknanya diri mereka di sisi kaum lain tidak ada harga, zillah. Walaupun mereka terpaksa berhubungan dengan Yahudi, kurang kerana hubungan-hubungan duniawi terpaksa, tapi di segi body dia, di segi badan dia, zillah. Mana di dunia ni masyarakat umumnya memandang hina Yahudi. Jadi duribat telah ditimpa ke atas golongan Yahudi kehinaan. Jadi masyarakat Yahudi yang tidak dihargai. Yang tidak dihargai. Yang kedua, wal maskanatu, duribat maknanya ditimpa ke atas mereka selain daripada hina dan tidak dihargai. Yang keduanya maskanatu, iaitu suatu bentuk kejatuhan. Kejatuhan. Iaitu tidak ada lagi pada mereka itu sifat-sifat yang akan diikuti di segi agama. Memang Yahudi sudah dikira golongan yang tidak akan dijadikan contoh untuk tajuk agama. Ini semua tu daripada keputusan Allah. Jadi Allah takdirkan kata mereka hina dan maskanah, mana tidak dihargai, dan mereka itu jatuh daripada darjat sebagai orang yang beragama. Maskanah dengan mana kejatuhan. Itu semua tu dunia. Akhirat pula waba'u bighadabin min Allah, dan kembali mereka di akhirat nanti dengan membawa kemurkaan besar daripada Allah. Natijah dunianya begitu. Tiada harga dan tiada lagi kehormatan agama. Di akhirat mereka kembali dengan keadaan bawa kemurkaan yang besar daripada Allah. Sebab apa? Zalika, ya demikian hina dunia, tiada kemuliaan, dan juga tiada kedudukan mulia di segi agama, mana kejatuhan dia dalam agama berserta kemurkaan yang besar di akhirat. Sebab apa? Sebab sifat-sifat sebelum. Ini sifat-sifat sebelum ditimpa dengan jenis ini. Zalika, ya demikian hukuman Allah Ta'ala yang menimpa mereka itu dengan demikian duniawi ukhrawi, bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, dengan sebab mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah. Allah turunkan ayat melalui Nabi, ayat itu mereka mengingkari, menolak. Yang kedua, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, mereka membunuh para nabi yang membawa ayat Allah bighairil haqq, dengan tiada satu pun alasan yang benar. Sebab apa? Sebab membunuh nabi suatu kesalahan semata-mata. Jadi mereka sanggup membunuh nabi-nabi yang membawa wahyu ataupun membawa ayat-ayat Allah. Jadi perbuatan ini dipanggil kemungkaran yang kemuncak. Kufur ayat-ayat Allah dan membunuh nabi adalah merupakan kesalahan dikira kemuncak. Zalika, sanggup bunuh nabi atau sanggup mengkufuri ayat Allah bersebabkan dengan apa? Dengan tabiat. Tabiat dia derhaka pun tidaklah kata sekali-sekala. Zalika, jadi kesilapan dan kesalahan yang mereka buat sangat teruk sampai kemuncak. Ayat-ayat Allah pun mereka ingkar, nabi-nabi Allah pun mereka bunuh. Ya
yang mana sebenarnya asal daripada kebiasaan mereka. Bima asaw wa kanu ya'tadun. Dengan sebab mereka selalu menderhakai Allah. Yang ini tidak buat apa yang diperintah. Isyan. Dengan sebab mereka derhaka kepada Allah. Daripada penderhakaan kecil-kecil, lama-lama yang besar-besar pun boleh buat. Seperti biasalah manusia daripada kecil telah mencuri, lama-lama jadi perampok yang besar. Jadi tabiat kecil ni dia tidak berhenti, tidak basmikan, tidak berusaha untuk meninggalkannya. Jadi kejahatan-kejahatan kecil, tabiat buruk yang kecil inilah akan terbawa menjadi yang lebih besar. Sehingga satu peringkat ni pun dia boleh buat. Ayat-ayat Allah pun mereka kufur, nabi-nabi yang membawa ayat Allah juga mereka bunuh. Jadi zalika bima asaw, dengan yang demikian perbuatan begitu berat dengan sebab mereka menderhakai Allah. Sudah menjadi suatu kebiasaan derhaka kepada arahan Allah. Yang keduanya wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka itu selalu melanggari larangan Allah. Selalu tak buat apa yang disuruh, selalu langgar apa yang dilarang. Itu dia perkara itulah. Daripada kecil, daripada sedikit, lama-lama sampai ke tahap yang teruk. Allah Ta'ala sebenarnya tidak memilih untuk beriman kepada dia. Allah tidak ada pilih kasih. Dia tak kata, bila nama golongan Yahudi memang tidak boleh terima. Jadi bagi Allah Ta'ala tidak ada pilih kasih. Peluang dia bagi kepada hamba sama rata. Dalilnya ayat 62. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang beriman di kalangan umat Nabi akhir zaman, wal ladina hadu, dan orang Yahudi, umat Nabi Musa, wan nasara, dan orang Nasara, nama gelaran bagi umat Nabi Isa, wasabiina, dan sabiin, dia adalah golongan umat yang pernah mengikuti Nabi, iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang telah tersasar daripada ajaran Nabi Ibrahim yang sebenar. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim, dia bukan duduk asalnya daripada Mekah. Dia asal daripada Iraq. Kawasan asalnya adalah Iraq. Jadi Sabi'in adalah golongan-golongan saki-baki daripada golongan yang mendakwa ikut Nabi Ibrahim, tapi banyak perkara telah tersasar. Kerana tidak ada bersama mereka kitab. Golongan itu dipanggil Sabi'in. Sebagai ulama tafsir lain kata, iaitu golongan-golongan yang sesat dengan cara mereka memuja selain pada Allah, terdiri daripada makhluk-makhluk Allah yang mereka bubuh padanya sifat-sifat seperti matahari, bulan dan bintang. Tapi mereka ini adalah yang beragama. Tetap mereka adalah golongan yang beragama. Dengan sebab mereka menyimpang, itu perkara kedua, tapi mereka adalah golongan agama. Jadi Allah tak pilih kasih. Mana daripada kalangan umat Muhammad ke, daripada umat Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, Nabi Ibrahim ke. Allah tidak pilih kasih. Allah kata, man amana billah. Siapa-siapa saja sekarang ini pun boleh beriman betul-betul kepada Allah dengan atas akidah tauhid. Wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhirat. Maknanya beriman atas dasar semua rukun iman. Walaupun disebut dua, berkali-kali Allah Ta'ala sebut dua, bukan makna dua ini. Bahkan kesimpulan daripada rukun iman yang 6 itu disebut dua, mewakili semua. Disebut dua, mewakili semua. Iaitu beriman kepada Allah, kitab Allah, Rasul Allah, takdir Allah, malaikat Allah, dan hari akhirat. Wa amila salihan. Allah Ta'ala berfirman, siapa-siapa dia yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mana menepati segala rukun iman dan dapat melakukan amal yang soleh, amal yang menepati syariat melalui wahyu yang diturunkan, falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka akan dapat pahala, balasan daripada Tuhan mereka. Mana di sisi Tuhan mereka ada balasan. Tak kira daripada 4 golongan ni, sama saja bagi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak perlu takut untuk menghadapi perkara-perkara suasana yang akan dihadapi oleh mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak perlu berduka cita. Semua itu semua Allah Ta'ala telah selamatkan.
Kemudian bermula daripada ayat 64 mengenai golongan Yahudi datuk nenek. Golongan Yahudi datuk nenek mereka di segi umum. Tadi kita ambil kira pemimpin mereka. Pemimpin dan ulama-ulama yang berpengaruh. Di sini pula Bani Israil disebut pada datuk nenek di segi umum. Keburukan datuk nenek mereka ini. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah satu waktu kami ambil perjanjian daripada kamu. Bila tu? Ketika mana Taurat telah dibawa. Telah dibawa oleh Nabi Musa dan telah disokong ataupun telah disaksikan oleh 70 orang. Macam mana Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nabi Musa telah bawa kitab Taurat setelah dia bermunajat 40 hari dan telah disaksikan oleh 70 orang supaya beramal dengan kitab Taurat. Tapi datuk nenek kamu dulu tak mau. Tak mau beramal dengan kitab. Sepatutnya ada kitab mereka bangga. Mereka sangat-sangat gembira. Tapi terbaliknya, mereka tidak ingin beramal. Mereka tidak ingin ikut. Lalu kami bawa mari untuk dihempak atas kepala kamu bukit. Wa rafa'na fawqakum tur, lalu kami angkat ke atas kepala kamu tur, bukit Tur atau gunung Tur. Sebagai amaran. Sebagai amaran kepada kamu semua pada masa itu. Kami kata kepada kamu pada masa itu, khuzu dengan mana? Terimalah ma atainakum, kitab yang kami bagi pada kamu. Dengan paksaan itu kamu semua tak mahu terima. Walaupun dipujuk oleh Nabi Musa, walaupun dipujuk oleh 70 orang wakil-wakil kamu tak mahu terima. Sehingga kami angkat gunung Tur untuk dihempakkan ke atas kamu. Kami kata khuzu, ambil. Kamu semua hendaklah ambil. Ma atainakum biquwwah, kitab yang kami bagi pada kamu dengan cara sungguh-sungguh. Ambil sini dengan makna percaya dan ikut. Itu makna ambil. Maknanya percayalah dia, ikutlah dia. Kemudian ditambah pula dengan biquwwah. Ambillah kamu kitab yang dia bagi pada kamu dengan cara percayailah apa yang ada dalam tu dan ikutlah dia. Kemudian ditambah pula dengan biquwwah. Apa makna biquwwah? Sebagai ulama tafsir kata biquwwah dengan mana belajar dan mengajar. Biquwwah dengan mana ambil sungguh dia, bukan simpan dalam almari sebagai berkat. Bitta'allumi wa ta'lim. Ambil dia, belajar dan mengajar. Setiap huruf dia, setiap ayat dia. Ada yang pandai tu mengajar, yang kurang pandai tu belajar. Jadi bitta'allumi wa ta'lim, dengan belajar dan mengajar. Itu makna biquwwah. Wazkuru ma fi, dan fahamilah, tadabburilah apa yang ada dalamnya, hukum yang ada dalamnya untuk diamalkan. Dengan dia buat, selalu dibuat muzakarah, selalu dibuat peringatan. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat jaga hukum, mudah-mudahan kamu dapat sifat taqwa. Melalui kitab, belajar dan mengajar, muzakarah dan memberi peringatan akan lahirnya sifat taqwa. Mudah-mudahan kamu takut kepada Allah dan dapat jaga. Jadi apabila duduk mengaji berkali-kali, lama-lama, kalau itu meresap dalam hati, maka akan ada rasa nak jaga. Jadi takwa lahir daripada cara itu. Summa kemudian, kamu pun ikut suatu ketika. Summa tawallaitum min ba'di dzalika, kemudian kamu berpaling pula. Selepas pada mitsaq, perjanjian itu. Setelah daripada sekian lama, sebelum tu diangkat gunung ke atas kepala kamu untuk dihempak, kamu ikut satu tempoh, kemudian berpaling pula kamu min ba'di dzalika, selepas pada perjanjian itu.
Sini zalikal mitsaq daripada tafsir Abu Sa'ud. Falaula fadlullahi alaikum. Maka kalaulah tidak kerana kurniaan Allah mentakhirkan azab duniawi, dan kalaulah tidak kerana rahmat Allah, lakuntum minal khasirin, nescaya kamu semua golongan Yahudi akan jadi golongan yang betul-betul rugi, akan dihancurkan, tidak tinggal satu bakar pun hingga zaman akhir. Takkan ada lagi. Seperti kaum Ad tidak tinggal bakar, kaum Samud tidak tinggal saki-baki keturunan. Jadi kalau tidak kerana kurniaan Allah, kalau tidak kerana rahmat Allah, kamu akan jadi golongan betul-betul rugi, sehingga zuriat kamu akan dihapuskan dan tidak ada lagi nama Yahudi di muka bumi. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu, masih hidup lagi. Walaupun golongan yang engkar atau golongan yang tak beriman, golongan yang menyimpang mati begitu, tapi keturunan masih ada. Ada hingga zaman ini. Ini semua kerana kurniaan Allah dan juga rahmat. Satu lagi, datuk nenek kamu dulu, semua berita-berita yang disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui ayat-ayat ini, suatu pembongkaran daripada Allah tentang datuk nenek Yahudi. Yang mana mereka ni anak cucu-cucu dia duk ada pada zaman Nabi, duduk menunggu Nabi daripada dulu lagi untuk sambut Nabi akhir zaman. Tapi tolong dengar datuk nenek dia macam mana. Di antara lain, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum. Dan sesungguhnya kamu pun tahu golongan Yahudi lama yang melampau sangat-sangat di kalangan kamu. Iaitu fi sabti, pada berusaha mencari rezeki pada hari Sabtu. Yang mana bagi golongan Yahudi, hari Sabtu haram bekerja. Seperti mana kalau kita kata puasa bulan Ramadan, haram makan pada siang hari. Jadi Yahudi syariat dia, hari Sabtu haram bekerja. Dikhususkan satu hari penuh untuk beribadah. Betul-betul undang-undang agama zaman dulu keras pada Yahudi. Kita kata hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari yang mana haram jual beli ketika azan hingga selesai sembahyang Jumaat. Sebagai ulama telah mengeluarkan satu hukum, apabila azan maka haram jual beli. Haram jual beli bagi orang yang nak pergi sembahyang Jumaat. Sehingga salah. Mana itu saja tempoh yang dikira haram bagi orang nak pergi sembahyang Jumaat. Walaupun ada sedikit banyak perkara itu ada perselisihan dan pandangan yang berbeza. Tapi salah satunya, penekanan untuk umat akhir zaman, hari mulia, hari Jumaat, hanya kadar itu saja. Fa idza qudiyatis shalah, apabila selesai sembahyang Jumaat, fantashiru, dibenarkan keluar masjid bekerja. Tapi golongan Yahudi tidak. Sepenuh-penuh hari Sabtu wajib beribadah. Tidak boleh lagi bekerja dunia. Tidak boleh lagi mencari rezeki. Jadi i'tadau sini mereka melampaui batas kerana bekerja juga hari Sabtu. Yang mana hari Sabtu bagi mereka haram bekerja, wajib sepenuh-penuhnya digunakan untuk beribadat. Cara mereka tu mereka buat hilaf. Dalam kitab tafsir kata hari Sabtu hanya hari yang mereka tutup pintu laluan ikan. Hari Ahad mereka ambil ikan. Maknanya mereka buat satu saliran air ke satu lubang, ke suatu lubuk, dan dengan cara ni ikan-ikan akan masuk lubang tu atau lubuk itu. Jadi hari Sabtu tu mereka hanya pergi tutup saja. Tutup itu lubuk yang dia buat. Kerana hari Sabtu ujian Allah Ta'ala kepada Yahudi, ikan pada hari Sabtu semua timbul di permukaan air yang kita akan baca dalam surah Maidah. Jadi oleh kerana ujian daripada Allah Ta'ala, hari Sabtu hari yang mana ikan tu menimbul di permukaan air. Jadi mereka buat satu helah, buat satu lubuk, sehingga ikan tu masuk kawasan lubuk tu. Untuk hari Sabtu tu hanya mereka tutup saja. Tutup itu supaya ikan jangan keluar daripada lubuk yang dia buat.
Manakala hari Ahad esoknya, barulah mereka kutip ikan tu. Jadi zahirnya mereka nampak mereka kutip ikan hari Ahad. Sedangkan kalau mereka tidak tutup, ikan boleh keluar. Jadi mereka tutup hari Sabtu walaupun ringkas saja perbuatan mereka, ini dikira hilah. Dikira hilah. Dan dikira sudah bekerja pada hari yang wajib beribadat. Jadi tak tahu dengan mana itu. Kamu pun tahu sesungguhnya Datuk nenek Yahudi kamu dahulu melampaui batas mereka pada bekerja pada hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu wajib beribadat. Ikuran kerana itulah faqulna lahum, kami takdirkan kepada mereka, jadilah kamu semua kiradatan, kera-kera, khasiin yang hina dina. Sebahagian ulama tafsir kata memang jadi kera, dapat hidup hanya sekadar 3 hari, kemudian mereka semua ni mati. Mereka semua ni mati. Jadi kera semua. Itu jumhur ulama tafsir. Faja'alnaha, lalu kami jadikan kisah mereka jadi kera itu nakalah, satu hukuman penghalang kepada orang lain daripada melakukan sedemikian. Nakalan sebagai hukuman penghalang daripada orang lain lakukan perkara sedemikian, lima baina idaha, pada zaman selepasnya, pada zamannya dan zaman sebelumnya. Maknanya zaman selepasnya dan zaman sebelumnya. Wa mau'izatan, dan suatu pengajaran. Suatu pengajaran lil muttaqin, kepada orang yang takut. Maknanya orang yang takut, orang sudah ada sifat takut, suatu pengajaran bagi dia. Maksudnya hukuman Allah sedemikian, maka hendaklah kamu kena jaga sungguh-sungguh. Manakala orang fasik, supaya berhenti daripada buat perkara itu. Jika dia nak buat, dia akan berhenti. Itu nakalah. Bagi orang memang tak buat, akan mari perasaan dalam hati dia, tidak akan buat, tidak akan melakukan walaupun untuk mencoba. Itu mau'izah. Jadi nakalan untuk orang yang sedang melakukan amalan buruk, mau'izah biasanya untuk orang yang sudah berusaha untuk mengelakkan daripada perbuatan yang buruk. Jadi nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha, sebagai penghalang bagi orang yang pada masa itu dan pada masa selepasnya, wa mau'izatan, dan sebagai nasihat pengajaran bagi orang bertakwa. Kemudian satu lagi perangai buruk Bani Israil dahulu, ketika mana Nabi Musa berkata, wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa kata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kamu supaya kamu menyembelih satu ekor lembu. Sini baqarah dengan mana lembu betina. Dalam tafsir Madarikut Tanzil, hukuman Allah Ta'ala supaya menyembelih lembu betina kerana sebahagian besar di kalangan Yahudi mereka memuja lembu betina ini. Mereka memuja lembu betina ini kerana apa yang mereka dengar daripada datuk nenek mereka sebelum itu, lembu dapat keluar suara. Seperti kisah Musa Samiri. Jadi perkara-perkara seperti itu dibawa sentiasa dibisik oleh syaitan hingga kepada peringkat kemudian merasakan suatu perkara sangat luar biasa, satu perkara sakti yang ada pada lembu. Lalu mereka sudah menganggap lembu ni satu makhluk yang suci, yang lagi sakti, yang ada padanya berkat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala arahkan supaya Nabi Musa beritahu pada kaumnya, sembelih lembu. Tujuan sembelih dalam tafsir Madarik supaya makbud mereka, pujaan-pujaan mereka itu dilihat sebagai benda yang hina kepada mereka, bagi tujuan untuk membasmikan fahaman. Jadi benda yang kamu puja sebenarnya akan disembelih. Ini daripada tafsir Nasafi. Qalu, kata mereka, atattakhiduna huzwa, patutkah kamu wahai Musa jadikan kami ni bahan ejekan, nak sembelih lembu, benda yang tak patut buat. Jadi kamu nak jadikan kami ni golongan yang bahan persendaan. Bahan persendaan, iaitu nak buat perkara yang tak patut buat.
Nabi Musa kata, bukan persendaan. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada jadi orang jahil. Buat perkara yang tidak ada maksud. Buat perkara yang tidak ada faedah. Bahkan aku diarahkan supaya menyuruh kamu sembelih lembu kerana ilmu. Arahan Allah merupakan ilmu. Lalu apabila betul-betul itu arahan daripada Allah Ta'ala, qalu mereka berkata, ud'u lana rabbak. Berdoalah kepada Tuhan kamu untuk kami. Yubayyin lana ma hiya. Supaya dia jelaskan kepada kami sifat lembu. Muda atau tua. Sifat lembu. Ma hiya. Apa dia lembu itu, muda atau tua? Sifatnya. Di segi umur dia. Qala lalu Nabi Musa jawab. Innahu yaqulu. Sesungguhnya Allah berfirman. Innaha. Sesungguhnya lembu yang akan disembelih oleh kamu. Baqaratun la fadhidun, satu ekor lembu yang tidak muda sangat dan tidak tua sangat, wala bikrun, dan tidak muda sangat. Awanun, sederhana. Baina dhalik, di antara dua itu. Awanun, mana berada keadaan tengah-tengah, tidak muda sangat, tidak tua sangat. Fafa'alu ma tu'marun, lakukanlah saja wahai kamu semua apa yang kamu diarahkan buat. Tak perlu tanya banyak. Qalu mereka berkata, ud'u lana rabbaka. Berdoalah pula kepada Tuhan kamu untuk kami. Yubayyin lana ma launuha, supaya dia jelaskan kepada kami warna lembu itu apa dia. Qala Nabi Musa berkata, innahu yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, innaha, sesungguhnya lembu itu baqaratun safra, lembu betina yang betul-betul kuning. Kuning jelas. Faqi'un, yang betul-betul tak bercampur. Sini safra'u faqi'. Kuning yang betul-betul jelas. Kuning yang betul-betul tulen. Launuha tasurun nadhirin, warnanya menggembirakan kepada orang yang memerhatikannya. Maknanya warna itu warna keemasan yang menggembirakan para pemerhati. Semua orang suka tengok warna itu. Qalu, kata mereka, ud'u lana rabbak. Perlu berdoalah pula kepada Tuhan kamu untuk kami. Yubayyin lana ma hiya, supaya dia jelaskan kepada kami apa sebenarnya lembu itu. Apa sebenarnya lembu itu? Innal baqara tashabaha 'alaina. Sesungguhnya lembu telah menjadi suatu kesamaran besar ke atas kami. Wa inna insyaallah, dan bahawa kami insyaallah. Sini insyaallah keberkatan. Dan bahawa kami insyaallah la muhtadun, akan terpimpin. Sekiranya dijelaskan lagi tentang sifat lembu. Qala Nabi Musa kata, innahu yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun, sesungguhnya lembu betina itu la dalulun. Makna tidak diguna untuk tidak diguna untuk tuthirul ard, membajak tanah. Lalu asal mana tidak dilatih untuk membajak tanah. Wala tasqil hausa, dan tidak diguna untuk mengangkut air bagi menyirami tanaman. Dia tidak diguna untuk membajak, tidak juga guna untuk mengangkut air bagi menyirami tanaman. Musallamatun, tiada cacat, mana sejahtera badannya daripada sebarang kecacatan, baik telinganya, baik kakinya, baik tanduknya. La syiyata fiha, tidak ada belang pun, tidak ada jalur dan tidak ada belang pun badannya, betul-betul kuning. Qalu, kata mereka, al-an, sekarang barulah, jita bil haq, kamu datangkan kepada kami yang jelas lagi benar. Mana betul-betul kamu sebut tentang lembu itu yang merangkumi semua sifat yang patut untuk kami cari. Akhirnya bertemulah dengan lembu seperti itu. Fadzabahuha, mereka pun sembelihlah lembu. Maknanya lembu yang disembelih ini adalah lembu yang dikira terbaik, bagi tujuan untuk menghinakan sembahan mereka.
begitu juga untuk merendahkan ma'bud mereka. Itu pandangan daripada tafsir Nasafi. Lalu mereka akhirnya menyembelihnya sendiri, lembu itu. Wa ma kadu yaf'alun, hampir mereka itu tidak ingin melakukannya. Hampir mereka itu tidak ingin melakukannya atau tak mampu untuk melakukannya. Dalam cerita ini, maknanya kisah cari lembu adalah merupakan suatu kisah banyak tanyanya Yahudi. Makin tanya makin suka, makin tanya makin suka untuk memperolehi apa yang diarahkan. Jadi jenis banyak tanya ataupun ta'annut. Banyak tanya perkara yang tidak patut tanya banyak, suatu perkara dan tabiat Yahudi. Seterusnya daripada ayat 72, iaitu satu perkara yang berlaku pada mereka, itu tamak pada harta. Tamak pada harta. Satu orang tu, dia tidak ada pewaris. Yang ada hanya anak saudara dia. Tidak ada pewaris. Memang tidak ada anak. Yang boleh menguasai hartanya adalah anak saudara dia. Maka anak saudara dia, apabila nak kepada harta, tamak kepada harta pak saudara, maka dia bunuh untuk dapat cepat harta itu. Apabila dia bunuh, dia telah letak atau dia telah buang jenazah tu pada kampung lain. Dia yang bunuh tapi dia pergi letak tempat lain untuk menghilangkan bukti dia sebagai pembunuh. Lama-lama berlaku pertengkaran besar di antara penduduk kampung lain dengan dia, dengan kampung dia. Saling tuduh-menuduh. Akhirnya Allah Ta'ala arahkan supaya jenazah itu dipukul. Cuma pukul dengan siapa? Sebahagian besar ulama tafsir kata pukul dengan lembu. Pukul dengan lembu. Jadi apabila pukul dengan lembu, sedangkan lembu disembelih untuk menghilangkan pemujaan, jadi pukul dengan lembu telah menjadi makna lembu itu adalah perkara luar biasa. Jadi cerita pukul dengan lembu adalah daripada Israiliyat, tidak daripada hadis Nabi. Bukan daripada hadis Nabi. Bukan daripada para sahabat. Dia adalah Israiliyat. Jadi kalau sekiranya Israiliyat, kedudukan dia dalam tafsir, perkara-perkara yang kena ambil berat, kena berhati-hati, kena berwaspada. Jadi sebahagian ulama berkata, sebenarnya jenazah yang mati dibunuh, apabila berlakunya pertengkaran tuduh-menuduh di antara dua kampung, maka ketika itu Nabi yang ada pada masa itu dibagi wahyu oleh Allah Ta'ala, mudah saja untuk supaya dia selesai masalah. Mana pukullah daripada anggotanya kepada anggotanya yang lain. Mana anggota si mati itu sendiri. Pukullah badannya daripada mana-mana anggotanya yang lain. Maka dia akan hidup untuk sementara waktu. Lalu apabila dia buat seperti itu, jenazah itu pun hidup. Lalu berkata, hadza qatalani. Anak saudaraku bunuh aku. Lalu dia pun mati semula. Jadi apa yang dipukul adalah daripada anggota si mayat itu. Sebab mengikut Israiliyat, cari lembu ni 40 tahun. Kalaulah dikatakan orang tu telah mati, untuk dia kena cari lembu. Jadi jenazah duduk dalam keadaan begitu lebih kurang 40 tahun. Satu perkara yang sangat tidak munasabah. Tapi kata-kata dalam tafsir, duduk guna Israiliyat inilah sebagai tafsiran. Sedangkan kedudukan jumlah sebenarnya sudah duduk dengan keadaan berlainan. Jadi setiap kisah yang berasingan dimulakan dengan wa'iz. Wa'iz adalah merupakan tajuk-tajuk kisah yang berlainan. Makna kisah lembu yang diarahkan supaya sembelih dengan kisah ini adalah kisah yang berlainan di segi permulaan ayat. Seolah-olah dia bukan jenis ayat yang bersambungan. Tapi oleh kerana banyak kita tafsir, rata-rata ditulis dengan begini, ambil merewat Israiliyat untuk menghubungkan ayat-ayat seperti ini, maka mereka telah buat begitu terjemahan dia. Tapi sebahagian lain di kalangan ulama berkata tidak. Cerita sembelih lembu adalah cerita lain, dan memang tujuannya untuk menghinakan lembu mereka yang mereka telah puja.
Manakala cerita ini pula juga cerita lain, Allah Ta'ala hidupkan orang mati dengan memukul sebahagian anggota orang mati dengan sebahagian anggotanya yang lain. Dan dia hidup untuk beritahu bahawasanya anak saudaranya lah yang membunuhnya. Kita tengok ayat. Wa idh wa'adna wa idh qataltum nafsan, dan di waktu kamu membunuh satu orang, anak saudara telah bunuh pak saudara. Fadara'tum fiha, lalu kamu saling tuduh menuduh. Fadara'tum ni, lalu kamu saling tuduh menuduh pada mayat si mati. Penduduk kampung tu kata, bukan kami yang membunuh. Jadi mayat ni adalah berkampung lain, penduduk kampung si mayat ni kata kamu yang membunuh. Jadi berlaku tuduh menuduh. Fadara'tum fiha, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang mayat itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, sedangkan Allah Ta'ala berkuasa mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan. Siapa yang bersalah, siapa yang dituduh, Allah Ta'ala berkuasa mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami arahkan melalui wahyu, sini pun wahyu, faqul nadribuhu, kami arahkan kepada mereka, pukullah. Hu dhamir ni kepada an-nafs, di segi lafaz dia muzakkar. Pukullah akan jenazah itu, mayat itu, biba'dihha, dengan sebahagian daripada jenazah itu sendiri. Pukullah jenazah itu dengan sebahagian daripada jenazah itu sendiri. Lalu hiduplah dia. Kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah cara Allah Ta'ala menghidupkan orang yang telah mati. Karena ini pun satu cara mudahnya Allah Ta'ala nak menghidupkan orang yang telah mati. Wa yuriikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kudratnya yang luar biasa. La'allakum taqilun, mudah-mudahan kamu dapat memahami tanda-tanda kudrat lain ataupun perkara-perkara yang akan berlaku nanti selepas mati, seperti mana yang Allah beritahu kepada kamu. Ayat seterusnya sebagai zajrun, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika. Kemudian setelah berlaku kepada kamu berbagai-bagai tanda-tanda kudrat, hati-hati kamu menjadi keras. Qasat sini mana kemudian setelah adanya tanda-tanda kudrat yang berlaku pada kamu, di antaranya sebahagian kamu yang melanggar syariat telah menjadi kera. Orang mati hidup kembali kerana sebagai bukti kepada tuduhan palsu ataupun suatu pembohongan yang berlaku. Semua ini Allah Ta'ala zahirkan untuk meyakini bahawasanya Allah berkuasa dan segala pemberitahuan Allah dalam kitabnya memang benar. Jadi semua kemudian selepas yang demikian, qasat qulubukum, kerah jugalah hati-hati kamu. Min ba'di dzalika, selepas kejadian yang demikian. Fahya, lalu hati kamu semua kal hijaratu, keras seperti batu. Kal hijarati, jadi maka dia telah menjadi keras. Kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Telah jadi keras seperti batu atau lebih keras daripada batu. Kenapa lebih keras? Kerana ada jenis batu ni lembut. Ada jenis batu ni lembut. Manakala hati apabila dia keras, dia tak akan lembut lagi. Lalu Allah Ta'ala ceritakan jenis batu. Wa inna minal hijarati, sesungguhnya ada di antara batu, kalau kamu perhatikan dia. Inna sini dalam makna yang disebut, dalam makna yang disebut, sini ada muqaddar lam ta'liliyah. Wa inna ni wali anna. Bagi setengah ulama tafsir berkata, sini bermakna jumlah ta'liliyah. Dengan begitu pun Allah Ta'ala nak beritahu, wa inna minal hijarah, sesungguhnya daripada batu tu ada sejenis batu, lama yatafajjaru minhul anhar, yang boleh terbit daripada batu itu air hingga menjadi sungai yang besar-besar. Kalau kita tengok air mari daripada mana? Mari daripada ujung sana, atas sana. Atas daripada mana? Tengok-tengok. Semua mari air itu daripada celah-celah batu yang kemudian turun menjadi sungai. Pergi lagi menjadi sungai besar, menjadi kuala. Tapi hujung hulunya sana, semua keluar daripada batu. Jadi ada jenis batu, air terpancar daripadanya. Air daripada hulu sana, keluar daripada batu.
Allah kata, batu ni, walaupun dia keras, tapi kadang-kadang ada jenis batu, keluar air daripada celah-celahnya. Himpunan daripada air celah-celah batulah turun menjadi sungai kecil. Beberapa batang sungai kecil bercantum menjadi sungai lebih besar. Kemudian bercantum hingga menjadi kuala. Jadi kalau tengok pada hulu sana, semua adalah daripada sumber-sumber yang kecil. Dan daripada kita tengok lagi, dengan rapat dan pati, air keluar daripada celah-celah batu. Ini yang Allah Ta'ala beritahu. Jadi, batu keras tapi ada jenis batu keluar air. Wa inna minha, ada di antara batu, lama yasyaqqaqu, dia boleh jadi terbelah. Wa yakhruju minhul ma', lalu keluar daripada belahan itu air. Dia terbelah, keluar daripadanya air. Wa inna minha, dan bahawasanya ada pula jenis batu lain, lama yahbitu, dia jatuh daripada tempat tinggi ke bawah tanpa sebab, min khasyatillah, kerana dia takut kepada Allah. Jadi ada 3 jenis batu. Batu yang daripadanya lah keluarnya air, batu daripadanya lah, daripada rekahannya keluar air, dan batu kadang-kadang dia bergolek jatuh daripada tempat tinggi ke bawah, bukan kerana sebab apa-apa, sebab takut kepada Allah semata-mata. Mana walaupun keras batu, tapi dia ada lagi keadaan dia lembut. Tapi keras hati, dia tidak boleh lembut. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Ta'ala tidaklah leka terhadap apa yang kamu lakukan untuk dibalas. Di sini juga diberitahu kepada kita sifat-sifat yang teruk, di antaranya 5 sifat teruk yang menyebabkan hati-hati Yahudi yang begitu keras. Yakni perbuatan-perbuatan munkar dia, perbuatan-perbuatan derhaka dia, berbagai jenis. Tapi yang paling teruk adalah apa yang nak dibacakan ini, menyebabkan hati yang begitu keras. Sedangkan para sahabat Nabi dan para sahabat sangat berkeinginan kalau seandainya Yahudi ini masuk Islam. Lebih-lebih lagi mereka sudah ada hubungan dengan kitab langit. Lebih-lebih lagi mereka sudah ada Nabi yang dipilih seperti Nabi Muhammad SAW. Tinggal lagi, kalau mereka menyokong dengan cara masuk Islam, akan cepatlah perkembangan agama Islam di daerah Arab. Sebab mereka adalah golongan yang berilmu. Jadi itulah harapan Nabi dan para sahabat kepada golongan Yahudi ini. Cuma kenapa mereka tak boleh juga masuk Islam? Ini di antara ciri-cirinya. Ciri-ciri walaupun dia daripada golongan-golongan beragama, golongan-golongan yang memiliki nama yang baik sebelum satu masa dahulu, ada di kalangan mereka ni golongan Nabi, tapi ciri-ciri dalam ayat yang kita nak baca ni menyebabkan hati mereka betul keras. Hati mereka begitu keras. Sebagai ulama menulis, orang agama ni, apabila dia sudah bid'ah, dia payah nak jadi orang yang mukmin. Apabila dia telah berada dalam satu bentuk agama yang sudah menyeleweng, nak pulihkan kembali bukan mudah. Seperti mana payahnya Yahudi untuk kembali mengikut ajaran Nabi akhir zaman. Nak banding dengan orang Arab buta huruf. Orang Mekah Madinah jenis buta huruf. Satu huruf pun tidak tahu. Tapi oleh kerana jiwa mereka tidak melampau sangat, maka didapati walaupun satu masa dia pernah menjadi penentang yang tegar, tapi akhir-akhirnya mereka menjadi pejuang yang hebat. Manakala Yahudi, walaupun zahirnya mereka ini golongan yang beragama, ilmuwan, tempat rujukan, tapi kedegilan mereka sampai tahap tak berubah-ubah. Di mana orang Mekah Madinah sudah berubah menjadi Muslim, orang Yahudi sekitar Madinah tidak juga masuk Islam. Ini sebab dia yang kita nak baca. Iaitu perangai-perangai teruk yang tak boleh berubahnya mereka itu sampai akhirnya. Allah Ta'ala berfirman, afatatma'una, apakah kamu berkeinginan sungguh-sungguh ayyu'minu lakum, Yahudi ini akan beriman kepada kamu? Maknanya Yahudi zaman ni, zaman Nabi itu nak beriman kepada kamu. Payah sangatlah mereka nak beriman kerana 5 perkara. Adakah kamu berkeinginan sungguh-sungguh mereka akan beriman kepada kamu, kepada agama yang dibawa oleh kamu? Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Satunya,
Sesungguhnya ada satu puak di kalangan mereka, yakni ulama. Satu puak di kalangan mereka, yasma'una kalam Allah. Dengar kalam Allah Taurat melalui Nabi. Setengah daripada mereka. Maka semua ni, setengah daripada mereka dulu, yasma'una kalam Allah. Mereka dengar kalam Allah Taurat daripada Nabi. Dan tahu makna dia, dan tahu maksud dia. Kemudian setelah tahu segala-gala, yuharrifunahu, mereka ubah suai kitab. Mereka ubah suai kitab. Min ba'di ma aqaluh, mereka ubah suai pula min ba'di ma aqaluh, setelah mereka memahami maksud sebenar. Setelah mereka memahami maksud sebenarnya begini, sebagai contoh, maksud sebenarnya ke kanan. Memang ini maksud dia sebenar, tapi mereka ubah kepada kiri. Wa hum ya'lamun, hal kadang masa ubahkan itu mereka tahu ini satu kesalahan, bukan tak sengaja. Jadi ubah ni dua perkara lah. Ubah setelah faham. Satunya ubah dengan tidak faham. Oleh kerana tidak faham, dia ubah. Satu perkara. Tapi tidak begitu pada ayat ini. Mereka ubah Taurat setelah mereka mengaji, maknanya sebelah kanan. Mereka ubah sebelah kiri. Bukan keliru, sengaja. Wa hum ya'lamun, hal kadang mereka tahu perbuatan mereka ubah ni salah. Bukan betul. Jadi mereka tahu salah pun mereka buat. Nah, inilah suatu penyakit yang ada pada Yahudi yang suka sangat untuk kembali. Mana hilang kejujuran pada mereka. Hilang kejujuran pada mereka. Dia ada dua perkara. Kasar dan jujur. Lembut dan juga kasar tapi campur dengan jujur. Lembut tapi campur dengan tipu. Kasar, walaupun kasar, pada segi zahirnya orang sangat tak suka kasar ni. Tapi apabila orang tahu dia jujur, akhirnya orang suka. Kasar-kasar tapi dia jujur, orang suka. Kadang-kadang orang lembut, memang orang suka sangatlah lembut ni. Tapi apabila kita tahu dia penipu, lama-lama orang lembut pun orang tak suka. Makna pertembungan di antara sifat, kejujuran akan dikira asal dalam penerimaan masyarakat. Bukan lembut. Bukan lembut. Dan bukan kasar itu adalah merupakan salah-satunya perkara kalau ada orang tolak. Tidak juga. Kadang-kadang orang kasar, tapi dia jujur. Jadi kejujuran dia boleh menutupi lagi kekasaran. Manakala lembut seorang itu, tapi dia khianat ataupun dia penipu, pembohong. Maka sifat khianat, penipu, pembohong, walaupun lembut macam mana pun orang akan tolak. Jadi Yahudi, dia jenis tu, jenis penipu. Jenis pembohong. Pembohong sengaja. Jadi mereka ubah suai kitab yang sudah mereka fahami, dan mereka tahu bahawasanya ubah suai ini salah. Dengan begitu pun mereka buat. Yang kedua, sifat nifak mereka. Ini pun satu perkara yang dikira payah nak dapat hidayah. Sifat nifak adalah di antara cabang tidak jujur. Tidak berterus terang. Menyembunyi perkara yang sebenar. Dalilnya Allah kata wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Jadi perkataan mereka itu menggambarkan mereka seperti mana betul-betul beriman. Wa idza khala ba'dhum, dan apabila sebahagian mereka meninggalkan orang beriman, ila ba'din, kepada ketua-ketua mereka, qalu, kata ketua mereka kepada mereka, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum, kata ketua mereka yang betul-betul degil kepada munafik Yahudi, adakah kamu menceritakan kepada orang Islam bima fatahallah, isi-isi Taurat yang Allah Ta'ala akan buka kemenangan kepada orang Islam, yang mana Allah buka kemenangan kepada orang Islam. Sebab apa? Mereka sudah sembunyi sekian lama sifat-sifat Nabi akhir zaman. Sudah sembunyi sekian lama.
Kitab tu ada dalam Taurat. Mereka sembunyi sudah sekian lama. Tiba-tiba munafik Yahudi ini untuk bergaul dengan orang yang beriman, dia kata dalam kitab kami ada Nabi akhir zaman, ada tu, ada ni, ada. Jadi oleh kerana itu kami pun beriman. Jadi perkara-perkara ni dilaporkan oleh munafikin Yahudi kepada bos dia, kepada ketua-ketua Yahudi. Jadi ketua-ketua Yahudi kata kepada mereka ni, atuhaddithunahum, patutkah kamu ceritakan kepada mereka orang Islam bima fatahallahu alaikum, dengan suatu isi kandungan Taurat yang Allah akan bagi kemenangan kepada mereka untuk mengalahkan kamu. Asalnya maknanya isi kandungan Taurat yang Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada mereka untuk mengalahkan kamu. Yakni, patutkah kamu ceritakan perkara seperti itu, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, lalu orang Islam akan berhujah dengan perkara yang ada dalam Taurat di sisi Tuhan kamu nanti. Afala ta'qilun, dua terjemahan. Jadi ketua mereka kata kepada orang bawahan yang munafik itu, kamu tak boleh fikir, tak boleh faham kau dengan menceritakan isi-isi Taurat kita, menyebabkan mereka lebih kuat, mereka menjadi lebih gagah dan lebih kukuh pegangan mereka kerana perkara-perkara yang ada dalam kitab Taurat menyamai agama Islam. Terjemahan pertama, afala ta'qilun, juga daripada perkataan ketua-ketua Yahudi. Sebahagian ulama tafsir kata afala ta'qilun dituju kepada umat akhir zaman. Jadi Yahudi kata sesama dia, sekadar ayat inda rabbikum, manakala afala ta'qilun, Allah Ta'ala titahkan kepada umat akhir zaman, tidakkah kamu boleh memahami betapa teruknya Yahudi? Golongan yang kamu satu masa dulu sebelum ni, kamu terlangkap dia sebagai golongan yang sangat hebat, ilmuwan dan juga hartawan. Inilah dia. Jadi afala ta'qilun dituju kepada para sahabat Nabi. Tidakkah kamu boleh memahami begitu teruknya Yahudi? Kemudian perkataan ketua Yahudi kepada orang bawahannya yang munafik, ya, orang bawahannya yang munafik yang boleh bergaul dengan orang Islam, sini ayusuna dzalika muqaddarah. Patutkah ulama ataupun patutkah ketua-ketua Yahudi memberi pesanan kepada orang bawahan Yahudi? Tidakkah mereka tahu annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun? Sesungguhnya Allah Ta'ala dia maha mengetahui apa saja yang mereka rahsiakan dan apa saja yang mereka zahirkan. Duduk bagi wasiat kepada orang bawahan ni supaya jangan mencerita perkara-perkara itu kepada orang Islam. Tidakkah mereka tahu Allah maha mengetahui? Maknanya orang Islam tidak tahu pun, Allah tetap tahu. Sini dengan makna dalam bahagian tafsir kata tololnya pemuka-pemuka Yahudi, tololnya ulama mereka beritahu kepada orang bawahan supaya jangan menceritakan isi-isi Taurah yang benar kepada pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada segolongan Yahudi pula memang tak belajar langsung. Wa minhum, ada di kalangan Yahudi ini yang tak boleh terima agama kerana dia tu ummiyun, mereka juga buta huruf. La ya'lamunal kitab, tidak mengetahui tentang kitab. Baik menulis tak tahu, baik membaca tak tahu, baik isi kitab apa dia tak tahu. Hidup mereka hanya dengan taklid buta. Dalam tafsir rata-rata ulama tafsir kata orang jahil Yahudi dia ikut ketua dengan cara taklid buta. Jadi mereka tak tahu apa-apa kitab, akan tetapi apa yang mereka guna dalam berdalil adalah amani. Amal ni adalah perkara-perkara yang lahir daripada hawa nafsu yang menyebabkan mereka samar, benar ataupun tidak. Akan tetapi yang ada pada mereka adalah amani. Amani adalah perkara-perkara daripada hawa nafsu mereka yang tidak ada padanya sebarang bukti daripada kitab wahyu. Sebab kitab mereka tak tahu. Apabila mereka tak boleh tahu sendiri, apa makna? Mereka dapat maklumat agama daripada ulama mereka. Ulama mereka telah ubah suai kitab. Ubah suai kitab dia panggil nafsu. Jadi apa yang diberitahu oleh ulama tentang ubah suai itu mereka pegang. Mereka pegang. Mereka kata ini pun agama dan ini adalah perkara-perkara yang kami dapat daripada ulama kami.
Sedangkan perkara itu adalah ubah suai. Ubah suai adalah daripada nafsu. Jadi Allah ta'bir dalam ayat ni, amani adalah perkara-perkara yang dikira daripada nafsu. Alik ulama mereka yang jahat itu. Jadi modal mereka nak baca sendiri tak erti. Nak baca sendiri tidak erti. Lalu apa yang dia dapat daripada suara-suara ulama-ulama suk mereka. Dan kata-kata begitulah ulama mereka. Jadi apa-apa yang ditakwilkan menyalahi kitab sebenar itu, Allah kata dalam ayat ni, amani. Perkataan-perkataan yang kononnya berupa agama tapi dia adalah merupakan kosong daripada makna agama. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka itu mereka membohongi dalam perkara agama. Wa inhum illa yadhunnun, tidaklah mereka itu kecuali menyangka sahaja perkara-perkara itu benar, sedangkan perkara itu tidak benar. Tidak benar dan tidak berasas. Jadi Yahudi yang menjadi guru-guru kepada orang awam yang buta huruf ni, begitu sekali tu dia takwil kitab dengan cara ditulis. Takwilan-takwilan itu yang bertentangan. Dia tulis. Jadi tulis-tulis yang dia buat itu adalah merupakan pemesongan makna. Diselewengkan makna. Time dia baca kepada orang awam dia kata ini pun daripada Taurat. Dia tulis. Dan tulisan dia pula menyimpang. Dia telah selewengkan makna. Kemudian apabila dia baca kepada orang awam dia, apa yang dia telah selewengkan, dengan mengatakan ini pun daripada Allah. Ikuran kerana dia kata ini pun daripada Allah, orang awam dia pun ikut. Jadi perkara itu dia panggil amani. Jadi perbuatan ulama seperti itu Allah sebut dalam ayat seterusnya, fawailun, maka celakalah lilladzina yaktubunal kitab, bagi ulama Yahudi yang su itu yang telah menulis kitab biaidihim, dengan tangan mereka. Jadi tulis kitab ni tak apa ni, tulis tafsiran, tulis syarahan bagi kitab Taurat. Dan syarahan dia tahrif, menyimpang. Syarahan dia lari daripada makna sebenar. Semua masa dia beritahu kepada orang buta huruf yang tak mengaji langsung, dia kata yaqulun, mereka berkata kepada orang bawahan yang jahil itu, hadza min indillah, ini pun daripada Allah. Ini pun daripada Allah. Kenapa dia buat begitu? Kerana tafsiran-tafsiran dia daripada Taurat adalah bersesuaian dengan masyarakat dia. Bersesuaian dengan resam dia. Tujuannya apabila dia beritahu sesuatu tak bercanggah dengan resam masyarakat, maka masyarakat akan bagi kepadanya imbuhan, masyarakat akan bagi kepadanya bayaran. Jadi liyashtaru bihi thamanan qalila. Jadi ubah suainya daripada mana asal kepada makna yang dikehendaki oleh masyarakat dia untuk menukar dengan cara menyembunyikan yang benar dan menyebarkan yang salah, nak tukar dengan thamanan qalila, upahan duniawi daripada masyarakatnya yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka celaka besar bagi mereka tulisan-tulisan yang mereka tulis dengan tangan sendiri, dan berkata ini daripada Allah juga. Fawailul lahum mimma yaksibun, dan celaka juga bagi mereka hasilan-hasilan daripada masyarakat jahil mereka yang bagi kepada mereka. Yang kelima, anak-anak ulama mereka, anak-anak masyaikh dan juga orang besar mereka berfahaman kami adalah anak-anak keturunan Nabi. Kami adalah anak-anak keturunan ulama yang mentafsirkan Taurat. Sekiranya dengan kesalahan kami akan dimasukkan dalam neraka. Neraka tidak akan bakar ke kami kecuali dalam tempoh singkat sahaja, iaitu 40 hari. Jadi waqalu, kata mereka. Mana kata mereka ni siapa ni? Anak-anak cucu ahli ulama. Anak-anak cucu pemuka-pemuka Yahudi. Waqalu, dan mereka berkata, lan tamassanan naru, tidak membakar api neraka akan kami, illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari sahaja. Dalam tafsiran disebut 40 hari. Kadang mana? Kadang datuk nenek kami dulu ada sembah lembu, sembah anak lembu 40 hari, maka kadang itu saja. Dan selepas pada itu kami akan dimasukkan semua ke dalam syurga, kerana kami adalah kekasih-kekasih Allah. Seperti mana dalam surah Maidah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala itu.
Jadi apabila mereka kami tidak akan dimasukkan neraka, tidak akan dibakar kecuali 40 hari, kemudian kami akan masuk syurga kerana kami ikutan yang baik-baik. Di sini Allah jawab. Sebab kata ini daripada anak cucu ahli ulama dan pembesar Yahudi. Qul, katalah pada mereka, attakhaztum indallahi ahda? Adakah kamu telah ambil suatu perjanjian di sisi Allah Ta'ala, kamu tak akan masuk neraka kecuali 40 hari? Falan yukhlifallahu a'dahu, lalu Allah Ta'ala tidak akan mungkir janjinya seperti mana itu. Mana 40 hari sahaja. Adakah ada kamu ambil perjanjian dan Allah tak akan mungkir perjanjian itu? Apa pun akan berlaku pada Yahudi anak cucu dia ni, akan masuk neraka hanya 40 hari? Atau satu lagi, kalau tidak ada perjanjian, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, adakah kamu mengatakan sesuatu atas nama Allah yang kamu tidak tahu? Kamu hanya dakwa Allah Ta'ala tak akan mengazabkan dalam neraka kecuali 40 hari atau kecuali beberapa hari. Ia ada kedua kemungkinan. Sekiranya ia datang daripada pemberitahuan Allah, maka jika ada, mana dia? Ya Allah tak akan mungkinkan perjanjian itu dan dia akan buat seperti itu, mana dia? Maka kalau tidak ada, tentu sekali kamu bohong. Jadi am taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun, apakah kamu hanya berkata atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak tahu benarnya ia? Jadi dua-dua ini adalah suatu bentuk penafian. Kalau tidak ada bukti daripada Allah, memang bohong. Dia tak boleh dah. Agama ni mesti daripada Allah Ta'ala. Kalau tidak ada bukti daripada Allah, dakwaan itu dikira bohong. Ayat seterusnya, di sisi Allah Ta'ala dia ada undang-undang dia. Di sisi Allah Ta'ala dia ada undang-undang dia. Undang-undang dia adalah iman dan amal, bukan keturunan Nabi. Bahkan sebenarnya, man kasaba sayyi'atan, siapa yang melakukan dosa syirik. Sini sayyi'atan sini dosa syirik dan kufur. Sebab apa? Sebab tafsiran pada ayat selepas ini memberi makna itu. Bahkan sesiapa yang melakukan kesalahan kufur dan syirik, wa ahatat bihi khati'atuhu, kesalahannya meliputi akan semua dirinya. Apa makna? Makna kesalahan kufur dan syirik tidak membenarkan satu pun amalan soleh diterima. Itu makna syirik. Makna kalau satu orang itu ada kufur dan syirik, jadi kufur dan syirik meliputi seluruh dirinya. Ia menggambarkan bahawasanya satu amal soleh pun tidak akan sah kerana telah dilikungi oleh kufur dan syirik. Kufur dan syirik tidak menyebabkan jadi amal itu diterima. Satu amal pun tidak akan sah, satu amal pun tidak akan diterima. Kalau begini keadaan dia, faulaika ashabun nar, maka mereka yang bersifat seperti itu ada kerusakan besar di segi akidah, maka mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka yang kekal. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Ayat seterusnya sebagai tafsir, walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang betul-betul beriman atas akidah tauhid, wa amilus solihat, dan dapat melakukan amal-amal soleh yang banyak lagi makbul, ulaika ashabul jannah, mereka yang bersifat seperti itu, dia adalah ashabul jannah, penghuni syurga. Hum fiha khalidun, mereka dalam syurga nanti kekal selama-lamanya. Semoga Allah Ta'ala pilih kita daripada golongan ini. Kita sambung selepas. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهلنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. صلى الله عليه وسلم.